قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. Musannif telah berkata, naqulu, berkata oleh kami, fi tauhidillah, di dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mu'taqidina, hal keadaan beriktiqad, bi taufiqillahi, dengan taufik daripada Allah, innallaha. Jadi sebelum kita pergi kepada syarahan makna, maka kita mulakan dahulu daripada segi i'rabnya. Naqulu, kata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, naqulu, kami berkata. Kenapa beliau menggunakan perkataan naqulu tetapi bukan aqulu? Naqul ni jamak, dia ada dua makna. Kalau menggunakan sirah mutakallim ni, mutakallim ma'a ghairihi. Kamu belajar dalam ilmu saraf, sirah itu dia ada dua kegunaan. Sama ada mutakallimun ma'a ghairihi ataupun apa? Mu'azzimun nafsahu. Orang yang menggunakan kami, sama ada dia merujuk kepada perkataan kita ke, ataupun kami ke, ataupun dia menyebut perkataan nahnu yang dia maksudkan adalah seorang sahaja, seperti mana dalam Al-Quran, khalaqna, khalaqna apa? Inna khalaqnal insan. Allah Ta'ala menggunakan perkataan daripada sirah jamak mutakallim. Maka maksudnya adalah mu'azzimun nafsahu. Kamu dah belajar. Tetapi bila seseorang itu menggunakan perkataan nahnu, dia ada dua makna selain daripada mu'azzimun nafsahu, iaitu mutakallim ma'a ghairihi. Mutakallim ma'a ghairihi, kalau dalam bahasa Melayu kita ada dua terjemahan. Sama ada kita menggunakan perkataan kita ataupun kami. Kamu pun boleh faham apa beza antara perkataan kita dengan perkataan kami. Bila kita menggunakan perkataan kita, maka kita menyertakan mukhatab bersama dengan kita. Bila orang sebut kita, maksudnya bersama dengan mutakallim itu adalah mukhatab. Kita rakyat Malaysia, dia bercakap dengan orang Malaysia. Jadi mukhatab tu termasuk dalam perkataan kita tu. Tetapi kami pelajar madrasah, mutakallim ma'a ghairihi juga. Tetapi bersama dengan mutakallim itu mukhatab tak ada. Dia bercakap dengan orang awam misalnya. Kami ni di madrasah dulu
Jadi mukhatab tak termasuk dalam perkataan kami. Itu dalam konteks bahasa Malaysia. Kita pergi balik kepada perkataan musannif naqulu. Jadi naqulu ini digunakan jamak bukan atas makna mu'azzimun nafsah, tetapi mutakallimun ma'a ghairihi. Musannif bercakap, kami itu bersama dengan musannif itu ada orang lain. Jadi bersama dengan musannif itu ada orang lain. Apa isyaratnya? Isyaratnya bahawasanya apa yang aku sebut ni, ataupun apa yang aku bakal nyatakan ini, apa yang aku bakal umumkan ini, bukanlah pendirian aku secara pribadi. Bukanlah pendirian aku secara pribadi, tetapi apa yang aku utarakan daripada perkara akidah, bukanlah aku menyendiri dalamnya, tetapi bersama dengan aku ada orang lain. Faham? Bersama dengan aku ni ada orang lain. Siapa tu bersama dengan aku? Bersama dengan aku adalah khususnya nama-nama yang Imam Tahawi telah sebut sebelum ni, 3 orang. Fuqaha ilmillah, Imam Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf, Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Dan bersama dengan mereka itu A'immatul Huda, para ulama yang mendapat petunjuk. Jadi di awal-awal lagi beliau telah menyatakan bahawasanya pendirian ini bukan aqulu tetapi naqulu. Ini bukan pendirian yang syadz, tetapi bersama dengan aku ada umat. Sebab itu digunakan ta'bir di awal kitab ini dengan perkataan naqulu. Okey? Itu perkara yang pertama. Naqulu fi tauhidillah, mu'taqidina bi taufiqillah. Mu'taqidin i'rabnya adalah hal kepada nahnu. Aku berkata fi tauhidillah. Fi tauhidillah ini adalah maudhu' kepada maqulah yang akan datang. Fi tauhidillah itu adalah apa? Maudhu'. Kalau dalam bahasa Melayu kita boleh katakan dengan makna berkenaan. Aku berkata dalam perkara mentauhidkan Allah. Faham? Sebab itu kita kata fi tauhidillah itu adalah maudhu' kepada maqulah, kepada naqulu. Apa yang aku akan katakan tentang persoalan mengesakan Allah, apa yang akan datang. Faham? Jadi naqulu fi tauhidillahi, aku berkata berkenaan mentauhidkan Allah, hal keadaan beriktikad. Mu'taqidin, hal keadaan beriktikad. Bi taufiqillah. Jadi bi taufiqillah ini jar majrur, sama ada kita kata dia muta'alliq kepada apa? Muta'alliq kepada mana? Muta'alliq kepada mu'taqidin, muta'alliq kepada kedua-duanya, dua-dua boleh. Maksudnya dia muta'alliq kepada naqulu dan dia muta'alliq kepada mu'taqidin, ataupun dia muta'alliq kepada mu'taqidin. Mu'taqidin tu dah memang muta'alliq kepada naqulu. Faham? Muta'alliq dengan makna hal lah. Hal. Maksudnya bila bitaufiqillah tu muta'alliq kepada mu'taqidin, automatik dia adalah muta'alliq kepada naqulu. Ni muta'alliq ni bukan istilah nahwu tu. Maksudnya ada kaitan lah. Yang muta'alliq istilah nahwu tu yang muta'alliq kepada mu'taqidin. Tapi oleh kerana mu'taqidin tu hal kepada naqulu, maka muta'alliq kepada hal adalah muta'alliq kepada sahibul hal. Itu maksudnya.
Okey, kita jadikan bitaufiqillah itu dia muta'alliq dengan mu'taqidin ataupun muta'alliq kepada naqulu. Dua-dua boleh. Okey. Aku berkata berkenaan dengan tauhid Allah, hal keadaan beriktiqad dengan taufiq daripada Allah. Innallaha. Jadi innallah ni adalah maqulah, maqulul qaul. Sebab itu dibaca inna. Kita dah belajar kan dalam nahwu. Dibaca inna maksurah, antara tempatnya adalah selepas qaul. Qala Zaidun inna abija. Okey, innallaha ta'ala wahidun la syarikalah wala syai'a mithluhu wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuhu. Ada beberapa lagi perkara yang kita nak bahaskan sebelum kita pergi kepada maqul. Dan maqul ni kalau segi i'rab dia, innallaha ta'ala wahidun la syarikalah, sampai habis kitab semua tu maqul. Faham? Daripada perkataan innallah tu, tapi tak boleh sampai habis kitab. Sebab sampai habis kitab dia bukan semua berkenaan dengan tauhid, kan? Sekarang ni Musadi nak terangkan dulu tentang tauhid. Mulakan perbahasan dengan tentang tauhid. Okey, tak apa. Itu tarik balik tentang seluruh kitab itu adalah maqulah kepada naqulu. Perkara yang pertama, setelah kita mengetahui i'rabnya, kita pergi pula kepada makna, dan sebahagiannya pun kita terangkan makna kenapa digunakan takbir naqulu untuk mengisytiharkan ini bukan akidah syazah. Ini bukan akidah persendirian. Belakang akidah ini ada umat. Faham? Khususnya fuqaha'il millah. Nama-nama yang telah disebutkan sebelum ini merupakan tokoh panutan dalam perkara agama, khususnya dalam bab akidah. Khususnya dalam bab akidah. Allahumma salli ala sayyidina beberapa perkara. Dalam matan ni saja beberapa perkara. Pertama, musannif memulakan perbahasan daripada banyak-banyak sifat Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak perkara dalam tauhid, beliau memulakan perbahasan berkaitan dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Faham? Kita belajar dalam sifat 20. Allah wujud qidam baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, kan? Nombor 6. Kalau dalam sifat 20. Tetapi dalam matan aqidah tahawiyah, beliau menyebutnya nombor 1. Naqulu fi tauhidillah. Itu perkara yang pertama. Setelah yang kedua lah, setelah kita bahaskan apakah maksud perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada perkataan musannif naqulu. Jadi perkara yang kedua, mengapakah musannif memulakan kitabnya ataupun ketika menyenaraikan perkara yang merupakan mu'taqadat, beliau memulakan dengan tauhid. Maka sebahagian syarih mengatakan sesungguhnya musannif memulakan bicara aqidahnya dengan tauhid, lianna awwala khitabin yatawajja 'ala al-mukallafi huwa al-khitab bi isbatihi wa ilayhi bu'ithatil anbiya'u wa bihi unzilatil kitabus samawiyyah. Kata Al-Allama Al-Babriti, salah seorang daripada syarih kepada kitab Aqidah Tahawiyah, sesungguhnya musannif memulakan kitabnya dengan tauhid kerana tauhid adalah perkara pertama yang ditaklifkan kepada mukallaf. Kerana tauhidlah diutus para nabi, dan kerana tauhidlah diturunkan segala
kitab daripada langit. Tauhidlah maksud dia. Seperti mana firman Allah, wa ma arsalna. Jadi ayat-ayat Al-Quran ni kena ambil. Bila kita belajar akidah, gabungan dua dalil. Dalil naqli, maka sepatutnya orang yang hafiz Al-Quran khususnya, mungkin dia menghafal tapi dia tidak mengetahui tempat letak makna ayat tu nak digunakan untuk apa. Maka kita bila belajar tauhid ni, kita perlu memperbanyakkan tentang perkara ini. Jadi ayatnya adalah wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Cuba tengok dalam ayat ni. Wa ma arsalna. Kamu belajar dalam ilmu balaghah, ada dua cara untuk menghasarkan kenyataan. Sesebuah kenyataan yang kita nak hasarkan, kita nak menyatakan itu sahaja, maka kita ada dua cara. Pertama menggunakan huruf innama, yang kedua mendatangkan nafi dan juga istithna. Ini belajar dalam kitab ilmu balaghah. Wa ma arsalna min rasulin illa, ini dia panggil nafi, kemudian istithna. La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimah yang ada makna hasar. Dan dalam terjemahannya kita boleh terjemahkan dengan makna hanya saja. Hanya saja kami mengutus sebelum kamu daripada mana-mana rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Jadi min rasulin ni dalam ilmu balaghah dipanggil min tu min zaidah. Dan min zaidah dalam ilmu balaghah memberi makna takkid. Faham? Boleh sahaja ayat ni wa ma arsalna min qablika rasulan, tetapi digunakan min rasul dipanggil min zaidah, faedahnya untuk taukid. Faham? Kalau taukid tu dalam terjemahannya kita akan tambah perkataan pun. Tidaklah kami mengutuskan sebelum kamu seorang rasul pun. Faham? Maknanya itu dia punya climax dia, penafian. Tak ada satu orang rasul pun, melainkan semua atas maksud ni. Tak ada seorang pun tertinggal. Tak ada seorang pun tertinggal dalam perkara ni. Dalam perkara apa? Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Melainkan kami telah wahyukan dia perkara pertama sekali adalah la ilaha illa ana, melainkan tiada Tuhan melainkan aku. Maksudnya la ilaha illallah. Sebab itu semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka sama dalam perkara akidah, berbeza dalam perkara syariat. Faham? Dalam perkara akidah semua nabi sama je, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Daripada Allah, la ilaha illa ana. Daripada kita, la ilaha illallah. La ilaha illallah, sama. Tapi syariat berbeza-beza. Maka disebabkan perkara tauhid adalah perkara tunjang, maka kita bahaskan dulu berkaitan dengan tauhid, iaitu pengesaan Allah Ta'ala. Faham? Itu poin nombor 2. Kenapa memulakan. Yang ketiga, perkataan tauhid itu sendiri. Perkataan tauhid ni dia daripada isim, dia daripada bab taf'il. Bab taf'il ni apa dia punya faedah dia? Pelbagai. Antara faedah ataupun khususiyatul bab daripada bab taf'il yang kamu dah belajar, antaranya adalah takthir. Takthir ni maksudnya apa? Menunjukkan banyak. Contoh yang diberikan, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Telah merayu, memujuk akan dia Nabi Yusuf oleh wanita yang ada dalam, yang Nabi Yusuf tinggal dalam rumah dia, dan wanita itu telah mengunci pintu-pintu. Maka tengok ayat dia, wa ghallaqat al abwaba. Kalau sekadar tutup satu pintu, dia tak guna ghallaqa.
Faham? Ghalaqa je, tutup pintu. Tapi kalau banyak pintu yang ditutup, jadi taksir itu sama ada taksir itu datang pada fa'il ataupun taksir maksudnya banyak itu, yang banyak tu fa'il ataupun yang banyak tu adalah maf'ul. Jadi dalam ayat ni yang banyak tu adalah maf'ul, yang ditutup tu banyak, bukan yang menutup. Yang menutup tu seorang je, yang ditutup tu banyak. Oleh kerana yang ditutup maksudnya nak bagi tahu pintu rumah perempuan itu besar, banyak pintu, jadi dia telah tutup semua pintu. Wa ghallaqatil abwab. Jadi antara faedahnya adalah untuk taksir. Contohnya lagi, tawaftu bil baiti. Tawaftu. Satu tuf tu aku pusing sekali je. Tapi kalau pusing banyak kali, maka digunakan bab taf'il tawafa. Faham? Tawafa. Mawatatil ibil, banyaknya unta mati. Tetapi dalam tauhid ni, wahada yuwahidu tauhidan, bukan atas makna taksir. Taksir apa? Faham? Satu lagi makna khususiyatul bab ni kamu dah belajar kan dalam kitab. Makna khususiyatul bab bagi bab taf'il ini yang lain adalah nisbatu. Faham? Nisbah. Menisbahkan masdar tu kepada maf'ul. Menisbahkan masdar kepada maf'ul. Faham? Contoh dalam kitab dia bagi contoh, kadzabat thamudul mursalin. Ada beza kadzaba dengan kadzabah. Kadzaba ni maksudnya berdusta, lazim. Makna lazim. Kadzaba mendustakan. Faham? Ingat lagi masa tahun 1, dulu kita bukan tahun 1, masa tu Dadi. Dadi. Masa saya masuk sini, kita masuk kelas Dadi dulu. Tapi Dadi dulu bukan macam yang Dadi sekarang. Dadi dulu maksudnya tahun 1 lah. Kita yang belajar tahun 1 tu, tu masa yang saya belajar kelas tu Dadi. Jadi ada satu kitab, iaitu himpunan hadis-hadis berkaitan dengan fadilah ilmu. Fadilah ilmu. Dah tak ada dah kitab tu, tak jadi muqarrar lah. Dulu muqarrar fadilah ilmu. Jadi dalam tu ada hadis yang masyhur tentang 3 orang yang mula sekali dimasukkan dalam api neraka. Antaranya dermawan, antaranya alim dan mujahid. Maka bila dia ditanya, kenapa kamu ni maknanya memberi derma, dia sebutlah untuk bantu orang. Kenapa belajar ni? Sebab nak menyebarkan ilmu. Maka dia telah dibentak oleh malaikat dengan lafaz kazabta, walakinnaka talabta liyuqala innaka alimun. Kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar tu supaya orang panggil kamu alim. Nak bagi tahunya perkataan tu, di masa dalam kelas tu ada satu orang ulama daripada Saudi. Tapi dia ni menantu kepada Tuan Guru Haji Saleh. Dia bukan orang Saudi, dia orang mana, Myanmar. Tapi dia adalah sekali dalam kelas tu. Jadi dibaca macam tu. Jadi yang baca tu baca kadzabta. Jadi kadzabta tak betul. Faham tak? Malaikat tu kata kepada 3 orang tu bukan kadzabta. Lah baris yang betulnya kadzabta. Sebab malaikat tu nak bagi tahu kamu menipu. Kalau kita baca kadzabta, kamu mendustai. Faham? Berdusta dengan mendustai lain kan? Ayat yang tadi kadzabat samudul mursalin, apa mak terjemahan dia? Kaum Samud telah mendustai. Mendustai itu maksudnya mengatakan para rasul itu pendusta. Kazzaba syakhsan maksudnya mengatakan lelaki itu pendusta. Ataupun dalam bahasa Arabnya nasabahu ilal kadhib. Faham? Dia ada makna apa? Bab taf'il ni makna nisbah. Bila kita nisbahkan seseorang dengan sesuatu, maka digunakan bab taf'il.
Contohnya kadzabat samudul mursalin. Maknanya apa? Kaum Samud telah menisbahkan perbuatan berdusta kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu makna daripada salah satu makna daripada bab taf'il, nisbatul masdar ila al-maf'ul. Menisbahkan masdar tu, masdar maksudnya kadzib lah, kepada maf'ul yang dikatakan. Itu makna kadzaba. Dia apa kaitan dengan wahada? Sama. Wahada ni maksudnya nisbatul wahdah ila Allah. Bila seseorang itu mentauhidkan Allah, maksudnya dia menisbahkan kepada Allah sifat esa. Faham? Dia menisbahkan kepada Allah sifat esa. Maksudnya dia mengatakan Allah esa. Itu maksud tauhid. Seseorang mengesakan Allah, bukan maknanya. Macam contoh kan, kita kata, oh dalam kelas ni dalam bilik ni ada 3 orang. Kamu pergi keluarkan 2 orang, biar dia tu seorang diri. Faham? Maksudnya kita menjadikan dalam bilik tu daripada 3 orang, menjadikan biar ada 1 orang je. Faham? Menjadikan yang banyak tu satu. Dia banyak asalnya, tapi kita jadikan satu. Itu bukan makna tauhid. Tauhid ni bukan maknanya Allah Ta'ala, Tuhan itu banyak, maka kita ni telah menjadikannya satu. Bukan. Tetapi maksud tauhid, bila perkataan tauhidillah ni, dia adalah apa? Dia adalah idafat al-masdar ila al-maf'ul. Faham? Tauhid ni masdar. Allah tu, i'rab tu. Lafzul jalalah adalah apa? Dipanggil idafatul masdar ila al-maf'ul. Tauhidillah ai mentauhidkan akan Allah. Bila terjemahan tu, dia ada takdir makna akan lah. Mentauhidkan Allah. Jadi maksud mentauhidkan Allah, menisbahkan keesaan kepada Allah. Sama juga satu orang ulama bahaskan, bila kita sebut subhanallah, kita kata mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu bukan maknanya dia adalah sesuatu yang kotor yang perlu disuci. Contohnya ayat, saya mencuci baju saya. Cuci baju kan? Apa maksud ayat cuci baju? Saya mensucikan hati saya. Apa maksud dia? Maksudnya hati tu kotor lah, lepas tu disucikan. Baju tu kotor, kita cuci. Tapi itu bukan maksud mensucikan Allah, tanzihullah. Bukan. Mensucikan Allah dengan makna menisbahkan ataupun beriktikad kesucian pada Allah. Allah Ta'ala tidak perlu disucikan. Dia bukan benda yang kotor sehingga boleh disucikan. Itu satu makna, faham? Ataupun makna mensucikan Allah, mensucikan sangkaan yang tak betul terhadap Allah yang ada dalam hati kita atau hati manusia. Itu pun makna mensucikan Allah. Maksudnya mensucikan Allah daripada waham-waham selain Allah terhadap Allah. Maksudnya orang musyrik, kita sendiri, yang nak kena suci tu adalah hati tu. Hati yang mempunyai waham yang salah terhadap Allah. Kalau dengan makna itu, boleh dengan makna yang tadi bersih tu. Kalau nisbah terus kepada Allah, mensucikan Allah, maksudnya menisbahkan Allah itu suci. Bila kata mensucikan Allah, mengatakan Allah itu suci. Tapi kalau nisbah kepada hati kita, mensucikan Allah, maksudnya mensucikan waham-waham yang salah terhadap Allah, dibebaskan hati daripadanya. Kalau kita dakwah orang lain, mensucikan waham-waham yang salah yang ada pada mad'u, supaya dibersihkan. Samalah juga dalam bab tauhid ni, mengesakan Allah dengan makna yang kedua tadi, maksudnya kita mengesakan Allah, membersihkan waham-waham syirik yang mengatakan Allah itu tidak esa, kita bersihkan, kita pergi kepada mengiktikad ketunggalan atau keesaan. Faham? Tapi dalam makna umum tauhidillah, dari segi lughah yang saya sebutkan, iaitu menisbahkan keesaan kepada Allah Ta'ala. Nisbatul wahdah
ila Allah Ta'ala, maka dimulakan dengan sifat wahdaniyah. Maka bila kita bahas tentang wahdaniyah, syarahan dia kita akan baca dulu daripada matan Ummul Barahin. Tengok matan tu apa dia sebut tentang sifat yang keenam, wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah itu sendiri? Wallahu a'lam bishawab.